السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا رب يسر لنا baca Safwan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan, yakni agama yang benar. Dan orang-orang Nasrani pula berkata, orang-orang Yahudi itu tidak mempunyai suatu pegangan, yakni agama yang benar. Sedangkan mereka membaca kitab suci masing-masing, yakni Taurat dan Injil. Demikian juga orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan dari kalangan musyrikin Arab mengatakan seperti yang dikatakan oleh mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat mengenai perkara-perkara yang dipertikaikan mereka. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyekat dan menghalangi orang lain dari menggunakan masjid-masjid Allah untuk bersembahyang dan menyebut nama Allah di dalamnya, dan ia berusaha pula untuk merobohkannya. Mereka tidak sepatutnya memasuki masjid-masjid itu melainkan dengan rasa takut kepada Allah. Mereka dengan perbuatan itu akan mendapat kehinaan di dunia, dan di akhirat kelak mereka mendapat siksa yang amat besar. Dan kepunyaan Allah jua timur dan barat. Oleh itu ke arah mana pun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah itu maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Sekali kita tengok semula ada belakang dah nota tu kan. Wa qalatil yahudu laysatil nasara ala shay wa qalatil nasara laysatil yahudu ala shay wa hum yatluna alkitab, dan seterusnya. Mula-mula sekali kita ada nota 176 mentafsirkan firman Allah saat ini lah, 176. Inilah alasan bagi dakwaan masing-masing yang telah tersebut di dalam ayat ke-111 sebelum ini, iaitu orang-orang Yahudi mendakwa bahawa sekali-kali tidak akan masuk syurga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi. Dia kata begitu. Orang-orang Kristian pula mendakwa bahawa sekali-kali tidak akan masuk syurga kecuali orang-orang yang beragama Kristian. Sebabnya ialah orang-orang Yahudi menganggap orang-orang Kristian tidak berada di atas landasan agama yang benar. Demikian juga dengan orang-orang Kristian. Mereka menganggap orang-orang Yahudi tidak berada di atas landasan agama yang benar. Untuk masuk syurga, seseorang itu mestilah terlebih dahulu berada di atas landasan agama yang benar. Sedangkan kedua-duanya ahli kitab, dan kedua-duanya dari kalangan Bani Israel. Sedangkan mereka membaca kitab dan masing-masing, kitab suci masing-masing, yaitu Taurat dan Injil. Kenapakah orang-orang Yahudi menganggap orang-orang Kristian tidak berada di atas landasan agama yang benar? Antara sebabnya ialah kerana orang-orang Kristian mempercayai Isa sebagai anak lelaki Allah, sedangkan orang-orang Yahudi tidak menerima Isa, walaupun hanya sebagai seorang Nabi. Seorang Nabi pun dia tak terima. Usahakan nak kata anak tu Isa tu.
Orang-orang Kristian pula kenapa menganggap orang-orang Yahudi tidak berada di atas landasan agama yang benar? Bukan banyak lagi sebab lain. Ini antara sebabnya ialah kerana orang-orang Yahudi mempercayai Uzair sebagai anak lelaki Allah, sedangkan mereka tidak menerima Uzair sebagai anak Allah. Kristian pula tak terima. Situ poin besar. Sebab apa hak ni yang Allah Subhanahu Taala sebut? Banyak lagi hak lain. Anak Allah bagi mereka ialah Isa. Inilah antara punca pertikaian mereka yang disebut Allah di dalam Al-Quran. Allah berfirman, baca Safwan. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. Bermaksud, dan orang-orang Yahudi berkata Uzair ialah anak Allah, dan orang-orang Nasrani pula berkata Al-Masih ialah anak Allah. Demikianlah perkataan mereka dengan mulut mereka sendiri. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Mereka dilaknat Allah. Bagaimana mereka boleh berpaling sampai begitu dari kebenaran? Kemudian demikian juga orang-orang yang tidak berilmu. Orang tidak panggil ahlul kitab. Tidak berilmu lah kira-kira. Tidak berilmu agama. Daripada di langit. Demikian juga orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan dari kalangan musyrikin Arab mengatakan seperti yang dikatakan oleh mereka itu. Duk berebut anak Tuhan pula dah. Begitulah. Cuma lain-lain lah. Anak berkait dengan anak Tuhan belaka. Baik, kita tengok 178. Mereka ini pula mempercayai para malaikat itu ialah anak-anak perempuan Allah. Ni pokok kafir Quraisy, musyrikin Mekah. Allah berfirman mengenai kepercayaan mereka itu begini. Baca. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. Bermaksud, oleh sebab ada di antara kaum musyrik Arab yang mendakwa bahawa malaikat itu anak-anak perempuan Allah, maka bertanyalah wahai Muhammad kepada mereka itu, adilkah mereka membahagi untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak-anak lelaki? Atau adakah mereka hadir sendiri menyaksikan kami mencipta malaikat-malaikat itu perempuan? Afa asfaakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inatha innakum lataquluna qawlan 'azima. Bermaksud, jika demikian wajibnya mengesahkan Allah, maka patutkah kamu mendakwa bahawa Tuhan mempunyai anak, dan anak itu pula dari jenis yang kamu tidak sukai? Adakah Tuhan kamu telah memilih anak-anak lelaki untuk kamu, dan dia mengambil untuk dirinya anak-anak perempuan dari kalangan malaikat? Sesungguhnya kamu benar-benar mengucapkan kata-kata yang amat besar dosanya. Jadi kesimpulannya ialah segolongan musyrikin, bukan semua orang musyrikin lagu tu segolongan musyrikin Arab juga sama seperti golongan Yahudi dan Nasara daripada segi mempercayai Allah mempunyai anak dan menganggap kebenaran tidak ada pada orang-orang lain. Ia hanya ada pada mereka sahaja. Padahal sifat-sifat dan tingkah laku mereka langsung tidak mencerminkan mereka sebagai orang-orang yang baik dan benar. Inilah ceritanya. Lepas tu 179. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat mengenai perkara-perkara yang dipertikaikan mereka. 179. Berhubung dengan siapakah yang betul-betul berada di atas landasan yang benar dan dijamin sebagai ahli syurga, telah pun dinyatakan di dalam ayat ke-112 sebelum ini. Lihat sekali lagi ayat berkenaan di bawah ini. Baca Safwan. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Bermaksud, tidak demikian, bahkan sesiapa sahaja yang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan beribadat kepadanya semata-mata,
dan dia menjunjung perintahnya dengan sebaik-baiknya, maka ia akan mendapat balasan di sisi Tuhannya. Tiada apa-apa kebimbangan kepada mereka dan tidak pula mereka akan berduka cita. Itulah berkenaan dengan waqalatil yahudu laysatin nasara ala syai' dan seterusnya hingga ke akhir ayat. Kemudian wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha dan seterusnya. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyekat dan menghalangi, yakni orang lain, dari menggunakan masjid-masjid Allah untuk menyebut nama Allah di dalamnya, dan ia berusaha wasa'a fi kharabiha, berusaha untuk merobohkannya, untuk menyepikannya. Boleh juga kharab itu dengan makna sepi. Jadi kalau kawasan-kawasan yang roboh semua jadi pada jarak, pada terkukur, sepi lah. Boleh juga, sebab itu setengah-setengah itu menterjemahkan di sini menyepikannya. Boleh juga. Mereka tidak sepatutnya memasuki masjid-masjid itu melainkan dengan rasa takut kepada Allah. Mereka dengan perbuatan itu akan mendapat kehinaan di dunia, dan di akhirat kelak mereka mendapat seksa yang amat besar. Jadi di sini kita ada nota, ada beberapa ni, 180. So, siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang menyekat, menghalang orang daripada menggunakan masjid-masjid Allah. 180. Ayat ini menyatakan orang yang paling zalim ialah orang yang menyekat dan menghalangi orang lain dari menggunakan masjid-masjid Allah untuk beribadat, termasuklah bersembahyang dan menyebut nama Allah di dalamnya. Adakah sesiapa telah melakukan begitu? Jawabnya, ada. Mereka adalah orang-orang musyrikin Mekah. Dua firman Allah di bawah ini menjelaskan perbuatan mereka itu. Macam mana mereka disekat orang daripada pergi untuk buat ibadat di rumah-rumah Allah, iaitu di Masjidil Haram. Baca. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. Bermaksud merekalah orang-orang kafir yang menghalangi kamu dari masuk Masjidil Haram dan menghalangi binatang-binatang korban yang kamu bawa sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalaulah tidak kerana kemungkinan kamu akan melakukan pembunuhan yang tidak sengaja terhadap beberapa orang yang beriman, lelaki dan perempuan yang ada di antara orang-orang kafir itu, padahal kamu tidak mengetahui mereka beriman, akibatnya kamu akan menanggung kesusahan dan duka cita disebabkan pembunuhan mereka. Tentulah diizinkan kamu menyerang kaum musyrik yang mengancam kamu itu, tetapi tidak diizinkan kerana Allah hendak memasukkan sesiapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Kalaulah mereka, yakni penduduk Mekah yang beriman dan yang musyrik itu berpisahan di antara satu puak dengan yang lain, tentulah kami menyeksa orang-orang yang kafir di antara mereka dengan seksa di dunia yang tidak terperi sakitnya. Baca. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنْ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Bermaksud dan mengapa mereka tidak patut diseksa oleh Allah sedang mereka menyekat orang-orang Islam dari Masjidil Haram, padahal mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya kerana mereka kafir musyrik. Sebenarnya orang-orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Wasa'a fi kharabiha, berusaha meroboh. Ini 181. Wasa'a fi kharabiha, apa maksudnya? Meroboh atau meruntuhkan masjid itu ada dua caranya. Pertama dengan menghancur, merosak dan mengotorkannya. Ini merupakan perobohan lahir, takhrib hissi namanya. Kedua ialah dengan menyekat dan menghalang orang-orang daripada beribadah padanya.
Ini merupakan perobohan maknawi. Ini dipanggil takhrib maknawi. Takhrib maknawi. Mereka dengan perbuatan itu akan mendapat kehinaan di dunia, dan di akhirat kelak mereka mendapat siksa yang amat besar. Baik, adakah contoh orang yang nak merobohkan masjid, nak menyempikan masjid dalam sejarah Islam ni? Ni 182 dalam Quran. Dan adakah bagaimana hukuman Allah terhadap mereka akibat perbuatan mereka itu? Kalau kita nak tengok dalam Quran, tengok sini 182 nota Ashabul Fil. Ini salah satu contoh. Adalah satu pasukan tentera yang telah berusaha merobohkan Masjidil Haram. Masjidil Haram itu masjid lah, masjid yang paling hebat lah. Kita kata sebab kiblat itu menghadap itu. Dan Kaabah secara khususnya sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kegagalannya dan penghinaan Allah terhadap mereka di dunia telah dirakam Allah sendiri di dalam sebuah surah Al-Quran bernama surah Al-Fil. Tentera bergajah itu, Ashabil Fil. Allah berfirman, baca Safwan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bermaksud, tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhanmu telah melakukan kepada angkatan tentera bergajah yang hendak merobohkan Kaabah? Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka sia-sia, yakni gagal sepenuhnya? Dan dia telah menghantarkan kepada mereka burung berpasukan yang melontar mereka dengan batu-batu dari sejenis tanah yang keras. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Itu adalah salah satu contoh akibat buruk daripada usaha menceroboh masjid-masjid Allah. Pencerobohan dilakukan dengan tujuan menghancur, musnahkan Kaabah dan Masjidil Haram yang merupakan masjid yang paling istimewa dan tertua di dunia. Apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Mekah terhadap Masjidil Haram pula merupakan perobohan lahir, takhrib hissi, dan perobohan maknawi, takhrib maknawi, kedua-duanya sekali. Walaupun mereka tidak merobohkan bangunan Kaabah, tetapi mereka mengotorkannya dengan sekian banyak berhala-berhala yang disembah selain Allah. Syiar-syiar syiriklah yang dijulang mereka di situ. Orang-orang yang hendak menyembah Allah semata-mata dan menegakkan syiar tauhid pula dihalang dan disekat mereka. Itulah yang dilakukan oleh mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda. Tidak lama setelah mereka menghalang dan menyekat rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya yang berangkat dari Madinah untuk berumrah ke Mekah pada tahun ke-6 Hijrah. Hanya 2 tahun selepas itu, yaitu pada tahun ke-8 Hijrah, Mekah jatuh ke tangan Islam. Maka terus menjadi hinalah orang-orang yang sebelumnya begitu sombong. Itulah maksud ayat ni. Lahum khizyun fil hayatid dunya, kehinaan dalam kehidupan dunia tu gitulah. Habis di situ. Kita baca dulu, tengok 183. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Dan kepunyaan Allah jua timur dan barat. Oleh sebab itu, ke arah mana pun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah itu maha luas, rahmatnya lagi maha mengetahui. Dan kepunyaan Allah juga timur dan barat. Hak Allah belaka, timur ke barat ke, hak Allah belaka. Jadi kalau dulu dia suruh menghadap kepada Baitul Maqdis, dia suruh menghadaplah. Lepas tu dia suruh menghadap kepada Baitullah pula, menghadaplah. Kita hak dia belaka. Perubahan kiblat ni hak dia belaka. Jadi arah ni mana-mana pun hak dia belaka. Di sanalah wajah Allah sesungguhnya. Baik, kita tengok di sini menghadap 183. Menghadap di sini maksudnya ketika bersembahyang. Fa ainama tuwallu, mana ketika bersembahyang.
dalam keadaan kamu tidak mengetahui arah kiblat dengan pasti. Kerana dalam keadaan mengetahui dan pasti arah kiblat, kamu hendaklah menghadap ke arahnya. Itu adalah perintah Allah kepadamu sesuai dengan firman-Nya ini. Baca Safwan. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Bermaksud, dan dari mana saja kamu keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu sekalian berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi manusia ke atas kamu kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku sahaja, dan agar ku sempurnakan nikmatku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk. Ini maknanya tak ada berkait dengan mansuh ke apa, tak ada mansuh. Tak ada mansuh, tak perlu kata mansuh. Sebab apa? Fa'idah matuallu tu, ke mana kamu menghadap, tak kira ke mana-mana pun kira sah semaya kamu tu. Dalam keadaan kita tak tahu, kita tak tahu arah mana kiblat ni, kita tidak dapat pastikan. Jadi kita berasa berakut ni. Saya sendiri pernah berlaku tu. Pernah berlaku Malaysia ni, tak apalah. Pergi di hotel, kita tengok ada ditunjuk kiblat tu. Pergi luar negara, sudah dah. Nak menghadap ke mana ni, malas pula tu dah. Lah kerana itulah fasamma wajhullah, di situ ada wajah Allah. Allah redha dengan kamu, Allah terima sembahyang kamu. Tak payah qada lepas tu kalau kamu tahu lagu lain pun kiblat tu. Jadi hal ini dalam keadaan maksudnya fa idza watawallu fasamma wajhullah, ni ketika kita tidak dapat pastikan arah kiblat. Kita sembahyang ke arah mana-mana pun Tuhan terima, tak apa. Fasamma wajhullah, itu maksudnya. Tapi kalau dalam keadaan kita tahu ada dah, ni firman Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, kita kena ngadap waktu, tak boleh ngadap satu kali. Kena ngadap waktu dalam keadaan tahu. Jadi tak payahlah kita kata ayat ni wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram ni memansuhkan ayat tadi, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Tak payah kata begitu. Sebab tu bagi ulama yang kata tak ada mansuh dalam Quran ni, dia ada jawapan dia. Misalnya pun kita kata saat ni, tu dalam keadaan tak tentu, tak tahu arah kiblat. Jadi boleh kepada mana. Berdasarkan ijtihad kita bahasa kod ni, kod tu fasamma wajhullah, pada Allah SWT terima, asalkan kita ikhlas kerana dia. Dalam keadaan kita tahu arah kiblat, tak boleh awak ikut setengah gitu. Kita kena lagu mana, menghadap kepada kiblat lah. Itu kalau kita tengok ayat Quran saja, tak ambil kira hadis. Kalau kita tengok hadis amalan Nabi SAW, kalau sembahyang sunat, dia tidak menghadap kiblat, ikutlah kenderaan dia, gialah ke mana pun tak apa, dia sembahyang macam itu. Jadi fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah tu dalam keadaan itu, dalam keadaan itu. Bukan dalam keadaan kita duduk tempat kita ataupun kita duduk di atas tanah lantai kita boleh menghadap kiblat. Dah waktu tu kena fawalli wajhaka syatral masjidil haram waktu tu. Begitu maksud dia. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, itulah arah kiblat yang diredai Allah untukmu dalam keadaan itu. Maknanya Allah terimalah sembahyang kamu. Sesungguhnya Allah itu maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. 185. Walaupun kamu telah tersalah menghadap kiblat, Tuhan itu maha luas rahmatnya, dia boleh besar sembahyang kamu tu, tidak jadi masalah pun pada dia. Dia tetap menerima salatmu dan tetap memberikan ganjarannya kepadamu, kerana dia maha mengetahui niat hati seseorang. Adakah ia sengaja tidak menghadap ke arah kiblat yang sebenar, atau ia tidak mempunyai panduan pasti untuknya. Jadi Tuhan maha tahu kan, alim. Alim maha tahu hati kita. Kalau sengaja kita tidak menghadap kiblat padahal kita tahu, Tuhan tahu tu. Sajalah, tak boleh sia-sia, tak sah sembahyang. Tapi dalam keadaan tadi tak apa, Tuhan terima. Itu maksud Tuhan maha luas dan maha maha luas. Ini
dan Maha mengetahui. Wasi'un alim, Maha mengetahui. Itu maksudnya. Baiklah, kita dah baca banyak dah, rasanya sekat tu banyak dah. Kita balik semula. Pasal nak kait dengan hak semasa sikit ni, malam ni nak kait dengan hak semasa. Satu perkara yang kadang-kadang kita orang Islam kan, bila baca Quran ni kena ke Yahudi semua. Duk nampak Yahudi Nasara, Kristian semua nampak dia. Kita tak ada kena-mena, kita selamat. Kita berada di zon selamat, orang kata. Kita duduk serang gitu. Itu silap tu. Iyalah pada dasarnya betul dah. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Seperti kita sebut tadi. Seperti kita sebut tadi dalam Quran pun ada. Memanglah orang Islam tu istimewa, memang begitu. Tetapi orang Islam ni kena beringat, takut-takut pengaruh Yahudi tu, perangai dia tu mari juga dengan kita. Bila-bila kita Islam. Tu kalau kita tengok Quran pada dah, tak payah tengok hadis. Kalau tengok hadis kan lagi jelas. Kamu pastilah tattabi'unna. Kamu pasti. Hak Nabi royak tu memang kita duk tengok dalam ni. Sunana la tattabi'unna sunana man qablakum. Kamu pasti akan ikut jejak langkah orang dahulu. Sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, sehingga mereka itu kalau masuk dalam lubang bok pun kamu akan masuk. Mana kalau buat kerja bodoh sangatlah, tak masuk akal lagi, pun kamu akan tunggu dia, supaya dia itu Nabi royak dalam hadis. Dalam Quran ni banyak juga kalau kita supaya perangai Yahudi hak dalam Quran dia sebut lagu tu lah. Bukan makna kita ni bebas, tak kena dah, selamat, tak ada gapo-gapo, tak terjejak gapo dah, kita dah. Bukan lagu tu. Cuba perhati mulai. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Tak betul kata dia, tak betul. Yahudi tak betul, tidak berada di atas landasan yang benar. Nasara pula kata dia tak betul, tidak berada di atas landasan yang benar. Dia baca kitab tu, kitab siapa? Bible tu lah, dalam Bible tu lah juga ada Injilnya. Tapi Yahudi tak sepakat. Orang Kristian pakai hak perjanjian lama pun pakai juga, perjanjian baru kita panggil Injil tu dia pakai juga. Tapi pakai banyak tak berlagu lah dengan Yahudi tu pula. Dia kata tak betul, balas itu pula. Saya duduk perhatilah, bimbang, kena sama-sama beringatlah, insaflah kita. Tidak nak kata ke siapa-siapa, Tuhan ujian kepada kita. Malam ni cuba perhati molek, fikir molek. Dan saya tuju ke hak ni bukan orang kita hak depan ni dak. Saya tuju kepada semua umat Islam di Malaysia ni, terutama pihak berkuasa agama. Sebab apa? Kita ni dah kena buah ni. Ni Tuhan uji kita. Kena buah ni. Cuba tengok. Hak Asy'ariyah kata Wahabi itu tak pakas ke Abu. Tak pakai siapa. Padahal dia betul baca kitab Quran kita baca ni juga. Dalam semaya, luar semaya, dia baca Quran ni, sedap bukan main. Anak-anak kita tu belajar cara baca dia, orang kata ikut sudai sedap. Baca sebuah sudai, baca sebuah orang tu, sebuah orang ni kan. Betul lah. Kita kata akidah dia tak betul. Ahli neraka dia tu. Masuk dalam 72 puak. Ni seperti ni. Ada tu kena, ada tu kita tu. Tapi kita tak perasan. Saya cuba nak mengingatkan malam ni, nak nasihat. Sebab nasihat menasihati ni Tuhan suruh. Kadang-kadang kita terleka, kadang-kadang galik. Nak molek belaka. Dia kata hak tu tak pakai sikit. Hak tu pula kata hak ni sesat. Asy'ariyah dia sesat, tak boleh pakai. Sebab dia takwil. Macam-macam lah alasannya. Jadi bala sama sendiri. Kalau tu kata hak ni tak betul, hak ni kata hak ni tak betul. Padahalnya kita ni tak sapa lagi ke peringkat Yahudi Nasara ni. Tak sapa. Dia ni sebab kita sebut dalam Quran sebut. Hak ni kata Uzair anak Allah, dia berebut anak Tuhan. Hak ni kata dak Isa anak Allah. Hak tu kata dak apa Isa-nya? Isa tu nabi pun dak dia. Usah kena anak Allah, nak terima anak Allah.
tak sedok kepala. Kita ni tak sampai situ lagi. Tapi bunga-bunga dia tu ada dah sampai ke gitu. Nak wayaknya bahaya penyakit ni. Kalau lok kan pergi jauh kan, pergi jauh. Oh, perang dah jadi. Sebab tu kena beringat. Jangan cepat-cepat. Jangan gaduh. Nak tuduh kau tu kau ni jangan gaduh. Semua pihak saya rasa sedar belaka, tahu belaka. Ulama-ulama kita duduk royak tu. Orang ni kan ikutlah aliran Asy'ariyah ke aliran Salafi ke siapa ke, semua tahu, semua terima. Kalau ada satu orang tu 99 sebab untuk kita kata dia kafir, saja ada. Kita boleh takwil. Kita tak boleh kata ni tak jelas kafir. Tak boleh lagi nak kata orang kafir. Semua terima tu. Pak duduk mana kalau lagu tu? Sahabat-sahabat kita tak kira lalik tu alik ni kan. Siapa yang kata begitu mau menyesakkan tu. Orang tu duduk semaya, duduk sembelihan makan sembelihan kita, ngadak kiblat sebab kita, raya sebab kita. Semua sama. Banyak benar hak sama tu, mengucap serupa, semaya serupa, puasa serupa belaka. Banyak benar bukan weh. Banyak gitu mau. Dah banyak kita buat apa ya kita mudah-mudah nak kata tu. Main-main je kata. Itu menduka citakan saya. Biar sama-sama kita insaf lah. Bola duk main lagu tu. Saya duk tengok kadang-kadang masih ada lagi, dengar lagi. Cerut tu bunyi. Tak. Pakai dalam khutbah masuk. Tak. Hak sesak kat Wahabi dia kata. Ramah tu kalau Wahabi tu. Berjuta-juta orang tu. Tambah pula dengan hak kita buat sendiri. Bukan hak sebenar Wahabi pun. Hak kita ada-ada ke. Kau ramai kan lagu tu. Jadi apa kerja kita ni? Duk kerja menyesatkan orang kau. Nak menerakakan orang kau. Tuhan suruh kita dakwah orang biar mari jalan agama Islam ni. Kalau adik-adik kita, innamal mu'minuna ikhwatun, ikhwah. Tuhan tidak sebut ikhwan. Ikhwah ni adik-beradik tak kita arah sungguh semua sebab. Tu ikhwahnya. Tu Tuhan sebut kita di sama Islam ni. Tapi cara kita melayani satu sama lain tu kan duka cita. Tidak seperti saudara, tak ada langsung semangat. Saudara adik-beradik ni. Kalau ada adik-beradik ke dia memikir juga. Nak kata ke adik-beradik kita ni malu kau orang. Buat balah adik-beradik. Mikir juga. Dia macam tak fikir. Kadang-kadang kita jadi terbaca ayat Quran, hal minkum rajulun rasyid. Tak ada kau cerdik seorang. Kadang-kadang mari ayat tu. Mana-mana ada jawatan, ada pegangan, ada kuasa tu lah. Cuba fikir sikit. Nak masuk dalam khutbah hak ni sesak. Lepas tu kita beri dah tarikh saat ni. Wahabi ni gapo? Tak tepat. Ikutlah. Ni kita nak nilai dari sudut mana sekalipun. Ilmu gapo sekalipun tak tepat. Sebab apa? Habis kena. Waktunya mula saya sebut dah. Orang hak sembahyang 8 rakaat tarawih pun kena Wahabi juga. Dia tak tahu gapo pun Wahabi. Ayah-ayah kita tu nenek kita mula tak tahu gapo, kena juga. Bila kata Wahabi sesak, bila kata Wahabi pengganas selalu. Ya, kalau gitu caranya kena betul dulu istilah Wahabi tu siapa Wahabi yang sebenar. Siapa Wahabi? Kalau kita tidak mengatik kita dibuat kenduri orang mati. Itu dalam kita Jawi pun ada. Usah ke dalam kitab Arab. Tu dalam kitab Jawi pun ada. Dia kata bid'ah. Apa dengan sebab kata bid'ah tu jadi Wahabi lalu? Kalau lagu tu ramah benar lah. Syekh Daud Petani habis jadi Wahabi. Ya, kalau begitu. Ini akibat kita boros. Tidak cermat dalam menggunakan takrif. Seseolahnya macam tak mengaji ilmu mantik. Kalau mengaji ilmu mantik, sebab tu saya kata nilailah dari sudut ilmu apa sekalipun tak betul. Kalau dari segi ilmu mantik kita nak buat takrif ni pengenalan. Misalnya Wahabi gap, dia mesti kena syarat, kena jamik lagi manik. 2 perkara tu ada. Saya tak nampak 2 perkara ni ada dalam takrif yang dibuat tu. Saya tak nampak.
Jami' lengkap, tak keluar satu pun daripada ta'rif yang dia buat. Itu jami'. Mani' tidak menghalang, tidak menghalang, mani' daripada masuk hak bukan dia, hak bukan Wahabi jadi masuk, dikira Wahabi. Tu mani'. Tidak ada mani' dalam ta'rif itu. Silap tu, silap besar tu. Jadi orang yang tidak Wahabi dituduh Wahabi. Mana tuduh Wahabi ni sesak lah. Setengah-setengah tu anggap kafir. Kita apa kita ni? Jadi kita ni duduk ajar orang amal di bala, bercekah sama sendiri, bermusuh sama sendiri, buruk sangka terhadap satu sama lain. Sebab kita duduk buat khutbah setengah-setengah negeri, bukan semua negeri, setengah-setengah negeri itu. Ya, saya tidak tuju kepada negeri mana-mana. Siapa-siapa bukan buat, cuba fikirlah semula, nilai semula. Kita ni boleh jadi salah, boleh jadi salah. Dia nak sebut ni, nampak ruduh sangat Wahabi. Kadang-kadang dia kata Wahabi ni apa dia sesat, sebab dia kalau ahli sunnah ni sama ada takwil ayat-ayat mutasyabihat itu, sifat-sifat dikatakan sifat Allah itu, ataupun kita tafwid. Wahabi ni dia tidak tafwid, dia isbat, kata dia isbat dulu, lepas tu baru dia tafwid. Isbat dia lagu mana? Kalau kata Tuhan di antara, Tuhan duduk antara, duduk lagu mana tak tahu, tapi duduk berada di antara, memang berada. Tapi lagu mana? Hak tu tak tahu, hak tu serahnya. Makna duduk tu ada, tahu. Itu isbat. Kalau kata Tuhan ada tangan, ada tangan. Tangan tu ada, tapi tangan tidak serupa dengan makhluk. Itu isbat. Isbatkan makna tangan tu dulu. Bila kita terjemah, kita kata tangan. Aku jadikan engkau dengan kedua tanganku, Allah kata kepada Iblis. Dengan kedua tangan tu kita terimalah. Kedua tangan, tangan, tapi tangan tu hanya nak serupa dengan makhluk. Lagu mana tangan? Serah ke dia. Itu baru tafwid. Buat-buat ni kata ada salah lagu tu. Ni salah cara dia, cara Wahabi. Salah ni tafwid selalu. Tafwid lagu mana? Dia kata tangan, kita tak boleh nak terjemah tangan. Pak kita nak terjemah mana? Kuasa selalu. Tangan tak boleh. Salah tu. Sebab kita kena serah lalu ke dia, serah lalu, ikut dia. Itu kalau ikut salah, serah ke dia. Ataupun takwil, mana kuasa, serah ke dia, serah ke dia. Tak tahu lah, serah. Dia kata yadun lah, biadaya, dua tangan aku lah, serah ke dia. Gapa dia tangan tak tahu, makna pun kita tak sibuk dua tangan. Kalau bubuh makna isbat pula. Cuba tengok tu. Sampai kita mengeluarkan dia daripada berakidah salah kerana tu. Padahal bagi saya nak tengok, ini satu kejahilan tu. Salah dulu ada dua, satu hak tafwid lagu tu, satu hak isbat dulu, lepas tu baru tafwid. Ada juga lagu tu, itu pun salah juga. Tak boleh kita nak menafikan itu tidak salah kan lagu tu, kalau isbat dulu tu. Jadi benda-benda ni kan, kita duduk hukum orang siapa sesak, siapa kafir, siapa menyeleweng, kita tuduh lagi orang bukan-bukan, kita fitnah lagi dia. Padahal benda tu masih khilaf lagi. Benda tu forum akidah aja. Forum akidah aja, paling tinggi pun dia tidak duk jadi sesak gitu. Muncullah demon ni, buat-buat ni nak ayat bui. Buat-buat Wahabi ni kata salaf itu dia tafwid mana dengan isbat dahulu, lepas tu baru tafwid. Muncul demon ni berkenal. Demon ni ayat, kalau tidak orang tak tahu. Tak tahu, lupa dah salaf. Siapa begitu? Kalau demon ni tidak ayat, Allah tu di antara lah. Lagu tu lah kita bukan salah. Dok, ni Wahabi, ni bukan salah lagu lain. Dia kata begitu. Padahal memang salah begitu. Memang salah begitu. Kalau kita tolak tu, kita kata tidak salah, bermakna kita menyesatkan sekian ramai ulama dulu. Berani kau sampai begitu mau dah kau kita diteruknya.
nak mengkafirkan, menyesatkan imam-imam hak dulu. Hak kena beringat kata jangan duk mudah-mudah nak mengkafir, menyesatkan orang ni. Hak kita sesatkan tu siapa? Biar khabar kata. Hak tu saya nampak sebenarnya ni masa tu ujian Tuhan kepada kita. Tuhan nak uji, nak tengok setara mana. Dah kata Islam bersaudara kan? Saudara setara mana? Dah kata Islam agama tauhid kan? Tauhid setara mana, nak tengok? Nak tengok. Hak duduk bela apa dia? Tawasul. Kita tak saya tawasul, sumpah hak salah tu pun jadi Wahabi. Ada kaya lagu tu bermolek bagus tu. Tawasul ni paling tinggi pun harus je, bukannya wajib. Paling tinggi, hak mana boleh tu paling tinggi. Kita tawasul dengan amal soleh kita sendiri pun harus ya, bukannya sunat, bukannya wajib. Kalau kita tidak tawasul, minta terus dengan ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita pakai hak tu, salah. Hak tu lebih boleh selamat dari segi akidahnya, tidak membawa kepada syirik. Kita ni dakwah ahli sunnah tetapi duk buka jalan membawa orang kepada syirik. Ya, kalau betul. Kalau orang tegur, tuduh Wahabi selalu. Tak kena tu. Marilah sama-sama kita fikir. Marilah sama-sama kita fikir. Jadi benda-benda gini ni jadi pandang. Tak boleh duduk sekali bincang molek. Tuduh kali belakang. Panggil tak ajih, panggil. Ni hak kita baca mana ni? Wa man azlamu mimman man'a masajid Allah. Hak ni pun kena juga tu. Kalau dulu hak sekat Nabi orang kafir pergi Mekah, nak pergi buat ibadat di Masjidil Haram, orang kafir. Hak kalau negeri kafir tu memanglah dia roboh ke masjid Babri, masjid Gabon tu, memanglah hak tu. Wasa'a fi kharabiha ni, sekat orang pergi masjid ni melubah makna dia. Saya duduk nampak learn ni, berapa ramai ustaz-ustaz kita hak molek-molek, hak jujur mengajar nak menegak sunnah, nak mengajar Quran dan sunnah, dia fitnah. Tak sepakat ulama lah. Siapa dia tak sepakat ulama tu? Siapa dia? Duduk tuduh tu, fitnah tu. Lepas tu hak ni tak boleh mengajar, tak boleh tahu dia. Tak boleh pergi masjid lah. Wa man azlamu mimman man'a masajid Allah an yuzkara fiha ismu. Nak sebut nama Tuhan, bukan semaya saja dalam masjid. Mengajar dia pun sebut nama Tuhan juga. Disekat, tak boleh mengajar. Kenapa? Fitnah semata-mata. Dituduh, orang ni dituduh. Orang royak dia tu lagu ni. Padahal benda tu benda bukan wajib pun. Benda bukan wajib, bukan sunat pun. Kalau kita tanya, ni demo ni gomo ni sangat ni, benda ni wajib ke? Tak. Pandang kau keluar ahli sunnah nak kau. Tidak ahli sunnah nak. Kada benda-benda lagu tu, ya kau ni. Kau kita ni telah dipermainkan oleh syaitan. Jadi dihalal. Hak ni pun termasuk juga ni. Jangan kita berasa kita sedap. Kita tak nak kena-kena ni cerita Yahudi ni, cerita kafir Mekah ni. Yalah demo tu nak sabarlah, dia tu Yahudi. Dia tu kafir Mekah. Tapi kita ni apa cerita? Duduk halal orang ni semata-mata. Pandang setara mana, balik ngaji luar negara, ada sijil setara mana pun tak mahu iktiraf. Tapi kalau hak serupa kita, hak belaga angin dengan kita, hak nak buat maulud misalnya, maulud tu wajib kau keluar. Kau buat dosa kau. Kerana hak tu je kita beri tauliah kepada dia. Kita beri dia mengajar. Bebas, ikutlah dia nak merapu setara mana pun dalam masjid. Jadi saya tak payah royak tu, semua tahu. Kalau tengok dalam YouTube juga, Allah merapu teruklah dalam masjid. Pergi duk palu gendang dalam masjid pun ada. Pergi duk Bollywood dalam masjid pun ada. Baca Quran, irama Hindustan pun ada. Nyanyi Hindustan terus dalam masjid pun ada. Ya, Malaysia ni apa kau tidak orang yang berkuasa ni? Sedar kau tidak benda ni? Semata-mata keadaan dia tu belaga angin dengan kita, serupa dengan kita. Kita kata ngatik, dia kata ngatik buat keduri orang mati. Biarlah dalam kitab-kitab sebanyak mana kata tak boleh bid'ah. Syekh Daud Qatani sendiri pun kata bid'ah. Kita tak kira tu. Pasal apa? Ni serupa dengan kita, sebulu dengan kita. Ikut dia lah.
Cuba fikir kak. Ya kau ni cara lagu ni. Saya tengok telajak dah ni tempat kita ni. Bukan bermakna saya setuju. Itu satu pihak. Bukan bermakna saya setuju pula orang yang mengkafirkan Asy'ariyah pula. Tak. Asy'ariyah pun ahli sunnah juga. Ni jadi telajak ni betul-betul serupa ayat ni. Yahudi kata Nasara tak pakar. Nasara kata Yahudi tak pakar. Kedua-duanya macam kitab suci. Tapi kita ni rasa tak ada kena-mengena dengan kita. Silap. Kita pun sudah ada kena dah penyakit ni. Cuma tidak seteruk dia betul lah. Tidak seteruk dia betul. Islam lagi sama Islam ni. Tapi kadang-kadang Islam ini betul lah Muhammad Abdul kata mahjubun bil muslimin. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam ini terdinding. Orang tak nampak comel dia tu. Kerana orang Islam sendiri, bukan kerana orang kafir. Tak payah kita dulu tak ada Yahudi lah, Freemason, tak payah. Orang kita pun perangai lagu tu. Hak perangai lagu tu lah hak Tuhan tegur ni. Yahudi ni, Nasara ni. Apa kita tu nampaknya terseret ke situ tanpa sedar. Saya percaya semua ni, saya duk perhatilah dengan niat yang baik. Belakang ni asas-asasnya nak jaga akidah lah kononnya. Tetapi akidah yang kita belajar tu sebenarnya bagi saya tak lengkap. Saya royak tu ya malam ni tak lengkap. Kena baiki semua ni. Tak lengkap. Sebab apa? Duduk kata agama rasmi Islam, ahli sunnah. Ahli sunnah tu pula Asy'ariyah dan Maturidiyah. Hatu semua. Salafiyah letak mana? Faham sebelum Abu Hasan Asy'ari tu sama mana ulama tidak pegang dengan hak tu lagi mana? Kalau orang nak pegang dengan hak tu lagi tak boleh ke? Sesat ke? Tak kena. Situ lagi tak kena. Situ lagi tak kena. Dia kena baiki hak tu kalau nak baik. Kalau nak damai molek, kena baiki hak tu. Ini nasihat saya kepada semua pihak. Semua pihak kena fikir semula. Kalau nak baiklah pada pandangan saya. Tak saya pakai pendapat saya, ikutlah. Tapi kita sudah tengok dah akibat tak saya pakai. Pelik-pelik kan? Mari puan-puan Habib tu. Pelik-pelik. Banyaklah jumpa dengan Nabi Yaqazah lagi tu gini. Pelik-pelik lah. Bawa zikir pelik-pelik. Tak. Selipar lah. Habib berkat dengan selipar lah. Tak. Logo selipar lah Habib berkat. Ni semua bila mari? Sebab buat-buat ni lah yang nak mempertahankan dan memperjuangkan Quran dan Sunnah ni disekat lah bila timbul benda lagu tu. Tak sedar lagi kau? Tak sedar lagi kau? Itu sebabnya. Sebab kamu juga minta maaf lah kalau kasar sikit pun. Sebab lama dah tak kecek ni. Kalau kasar sikit pun minta maaf. Hak tu sebenarnya penyakitnya duduk situ. Saya tolong rakyat. Kalau nak baiklah, sepatutnya Asy'ariyah, Maturidiyah, Salafiyah semua ni ahli sunnah. Semua ni ahli sunnah. Betul belaka. Kalau ada lah salah silap ada sikit-sikit itu Tuhan ampun benda lagu tu. Bukan saya suka, saya pun tak suka. Apa-apa Wahabi dulu kata sesak ni ahli sunnah. Asy'ariyah, Maturidiyah. Tak kena tu bukan lagu tu. Kalau lagu tu selama mana ulama-ulama kita dijadi sesat. Mereka itu Asy'ariyah, memang Asy'ariyah. Memang Maturidiyah. Jadi kena jadi inilah. Boleh kau syaitan. Padahal je kalau kita damai akan selesai masalah. Semuanya setengah-setengah orang tu dia kata saya lah saya. Saya ni memanglah Asy'ariyah putih mu, Maturidiyah putih mu. Cumanya amalan-amalan tu nenek ni tak seterima. Benda tu dah tutup guru dulu. Saya tahu patah ni orang tu orang ni pun dah kata bid'ah. Kalau saya tak kata pun dia kata dah. Kalau saya tak kata pun, kalau saya kata bermakna saya menyambung lidah dia. Pasal saya pakai kok. Saya pakai. Tak kena lagu tu. Tak kena lah. Banyak silap kita ni. Banyak benar. Silap dari segini ni benda ni. Saya rasa kena baikilah. Dan video ni saya harap lepas ni foto-foto lah. Mana-mana yang patut tu. Sekat mana. Biar siapa berlaku. Biar siapa berlaku. Dan saya percaya raja-raja ni kan, seperti kita maklum lah, raja-raja bukan semuanya alim. Tu hak sebenarnya. Dia atas orang royak. Dah orang royak dia lagu tu. Orang tu lah yang bersalah. Orang tu lah yang bersalah.
Hak ni hak nak royak lagu lain tak siapa sorok. Umpamanya raja ni, raja kita ni duduk dalam satu bilik besi. Bilik kebak, tak dengar suara luar. Dia dengar orang royak ke dia. Saya nampak begitu. Kalau tak betul, royak mana tak betul. Saya nampak begitu. Dia pilih orang-orang hak sebulu dengan dia. Orang lagu lain tak dengar. Itu malangnya. Saya minta pihak raja-raja yang berkuasa penawar agama ni pun cuba dengar kata suara orang lain. Jangan tengok satu pihak saja. Sebab ini mengakibatkan rosak besar ni, kerosakan ni. Satu golongan orang ada ni dianggap sesat, kafir. Dan akidah salaf yang diimani, yang dipegang oleh ulama-ulama imam-imam dahulu tu dianggap sesat. Kita kena baiki hak tu. Ini menjadi tanggungjawab pihak penguasa agama. Dia kena baiki. Kena ada ahli sunnah ni, maksudnya siapa? Aku lah nak sebut mana dulu tak jadi masalah. Asy'ariyah ke Maturidiyah, Salafiyah tu kena masuk, baru selesai. Kalau selagi tak masuk hak tu, tak akan selesai masalah. Dan adakah kita sampai berani nak kata Imam Ahmad kau orang tu orang dia sesat? Weh, teruk benar kalau lagu tu. Imam Syafi'i sesat. Kita kata je kita ikut Syafi'i, banyak perkara kita tak ikut sebenarnya. Kata je, banyak perkara tak ikut. Kalau tak serupa dengan kita tak pakai pun. Jadi sepatutnya kena bersikap terbuka lah. Janganlah terlalu boros sangat. Jangan terlalu boros. Jadi kalau nak selamat, hak mana berdoa hal ini tak usah pakai. Tak usah pakai dia. Hak mana berdoa hal ini tak usah pakai. Pakai hak betul. Hak sederhana. Hak sederhananya saya royak tadi lah. Dan nombor satu sekali silapnya, bila kata ahli sunnah ni Asy'ariyah dan Maturidiyah, titik sekat tu silap. Dia tak akan boleh selesai masalah sampai bila-bila. Sebab secara senyap-senyap kalau kita duduk gitu, bermakna kita menyesatkan sekian ramai salaf dahulu. Pas sekarang ni kalau orang kecek orang salaf tu, kita kata Wahabi. Padahal hak salah sungguh. Hak salah sungguh, tak bahaya lagu tu. Letak tak habis situ. Tak payah kecap panjang. Bukan semua Wahabi. Banyak perkara ni tak ada kait pun Wahabi. Bahkan saya tengok tu setengah-setengah wujud dia goyak. Baru orang kita kaji pula. Ya ada sungguh. Ada sungguh salah lagu tu. Misalnya masalah tafwid tadi. Bukan semua salah tu tafwid selalu. Berapa ramai salah yang isbat dahulu, lepas tu baru tafwid. Banyak bukti-buktinya. Tapi malam ni tak adalah kita nak sebut tu. Tak ada nak sebut tu. Cuba kita ambil yang sederhana tu. Barulah jadi selesai masalah. Ni kalau jadi tegang sikit-sikit Wahabi selalu. Hak tidak kena-mengena pun Wahabi juga. Nyaya lah lagu tu. Fitnah tu. Siapa berasa terzalim? Siapa berasa terzalim? Teraniaya. Saya sendiri terasa. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Saya tidak dihalang pergi masjid kah? Sini dak lah. Alhamdulillah. Tempat-tempat negeri lain berapa banyak tak boleh nak masuk dalam masjid. Itu tidak termasuk dalam ayat ni kok. Dah orang Islam larang. Bukan Yahudi larang. Bukan Nasara larang. Bukan kafir Mekah larang. Jadi tak termasuk dalam ayat ni. Gitu ke pahamnya? Kalau lagu tu jauh faham Quran. Sampai bila kita tak akan maju? Kita tidak akan berubah jiwa kita. Masyarakat kita kalau selagi hak dalam Quran ni tak ada kena-mengena dengan kita. Ini semua cerita Yahudi. Ini semua cerita kafir Mekah. Perangai kita tu lagu tu dah lah tu. Duduk halal orang masuk masjid. Tak halal kata dia pergi semaya. Dia orang halal nak pergi semaya saja kah? Pak kita nak lock Bollywood tu. Duk menyanyi tu ustaz dalam masjid. Pak dia kita tak beri, dia mengajar. Tidak zikrullah ke tu? Tidak sebut ingat kepada Allah ke tu? Mengajar dia. Jadi apa faedahnya orang alim? Tak boleh mengajar. Tu kecewanya. Kadang-kadang kita tengok, Allah, benda tak masuk akal. Tu letak atas Wahabi. Tak dengar dah. Kenapa dia kat Wahabi ni? Kau dia cuba bilang. Sampai kalau ni, saya ni di mana-mana pun, walaupun dituduh, tak ada siapa dia lagi panggil majlis agama. Panggil nak tahu. Tanya kita, Wahabi putih mana?
Bukan saya seorang lah ni, ramai lah Pak Habib. Hak cerdik-cerdik, hak profesor, hak doktor, habis tak saya pakar. Kadang habis putih je. Ibarat nilas titik, habis susu sebelah. Gitu ke caranya. Nak memperjuangkan agama, nak bawa agama, nak sebar agama, gini ke caranya. Sebab tu kita boleh tengok belik-belik lah ni naik. Sebab hak tu dia lok-lok. Seseolahnya pihak berkuasa agama ni memang dia endok lagu tu. Cuma dia tak kata sendiri. Maaf lah. Maaf lah. Saya nampak. Mak saya nampak gitu. Kalau jumpa depan pun saya kata lagu tu. Bukan kata di belakang masjid ni. Tak ni. Tak. Kalau jumpa depan, kalau tanya saya akan kata gitu. Kalau tidak apa-apa lah. Hak duduk mengajar mengaku tu. Macam-macam lah. Sedih kita tengok. Sebab apa? Sebab hak nak mengajar molek tak bui. Tu hakikatnya. Hak 100 kali, 10 kali dalam mengajar tu sebut Wahabi sesat. Lah tu. Jadi siapa bila nak damai kalau lagu tu? Siapa bila? Pak Wahabi siapa dia? Orang apa? Orang ni. Hak juru. Saya tu biar tak masuk, biar saya tak juru. Tak, hak juru. Pak kita nak tuduh gitu orang. Fitnah tu. Adakah ahli sunnah ni mengajar kita memfitnah orang gitu? Asy'ariyah mengajar gitu ke? Maturidiyah mengajar gitu ke? Sebab itulah tu Nur Muhammad lah cerita macam-macam. Muhammad tu Tuhan dah lah. Tobik lah ni buat batiniyah. Ada seorang dua sahabat-sahabat kita macam Ustaz Nur Durus tu, dia tuduh Wahabi. Padahal dia jelas Asy'ariyah. Dia duk berjuang Asy'ariyah. Tapi kadang ada buah tak serupa sikit, habis lalu. Yalah kalau lagu ni tu duka cita kita, sangat duka cita. Jadi kena timbang molek lah. Saya ni ngaji pondok juga, kita saya ngaji belaka tu. Kita tu Durus Samin ke apa, dalam Durus Samin Syekh Daud Fatani sebut salaf ni memang isbat. Dia sebut isbat dulu baru tafwid. Syekh Daud Fatani, Syekh Daud Fatani sesat Wahabi ke? Berat kan lagu tu. Durus Samin tu saya mengaji. Kita jawi. Biar ada darah talti dah. Biar jawi talti juga. Ya lagu tu. Kita ni ngaji pondok lapis dulu ni. Tidak ngaji kita jawi sikit-sikit je ngaji kita arak saja. Kalau lapis kemudian sibuk-sibuk ni jawi je ngajinya. Hak jawi tu pun tak habis. Kalau dia ngaji habis dia tahu. Dalam tu Syekh Daud Fatani kata salaf ni siapa? Nak bala pula. Tak pada nak bala. Mana ke apa? Sama kita ni, sama saudara. Pakai kitab tolong. Pakai rujukan tu lah Quran dan Sunnah. Sebab tu saya katanya ya lagu ni. Saya bukan teranyai. Berapa ramai lagi orang berasa teranyai. Dituduh Wahabi maknanya sesat. Siapa tak sesat? Siapa tak sesat? Itu dua ya, putih mana? Banyak perkara lah kalau sebut tu. Jadi duk bila benda hak sipi-sipi, hak tepi-tepi, bukan hak sebenar, tak ada nak mengeluarkan orang daripada ahli sunnah begitu. Bila kata Wahabi tidak ahli sunnah, tu dalam khutbah. Lok. Bahkan kita kata tidak pihak berkuasa agama, siapa dia yang benar gitu. Hak saya nampak orang lain pun nampak gitu juga. Mana dia lok. Hak lagu tu. Tapi kalau orang nak sebut hak betul, halal. Nyayalah. Kena ingat kita semua agama Islam ni bukan hak majlis agama saja, bukan hak jabatan agama Islam saja, hak semua orang Islam. Saya bertanggungjawab, pihak majlis bertanggungjawab juga, semua bertanggungjawab. Bukan hak seorang, bukan hak kumpulan, hak kita semua. Jadi kita bertanggungjawab untuk jaga kebaikan dia, untuk jaga kemurnian dia, kesucian dia. Bila orang tegur tu kena dengar lah. Nyanyi kalau lagu tu. Itu raja-raja, sultan-sultan diperalatkan. Saya nampak begitu. Diperalatkan. Hak nak boleh pegang jawatan-jawatan pilih.
Hak kita dengar. Hak pandang nampak jernih muka, pergi nak dapat tauliah tak boleh. Apa? Balik mengaji luar negara. Jadi hak luar negara tak pakal dah dia. Tapi hak pakar serban, sakut atas bahu gitu, boleh selalu. Ada tu. Setengah-setengah negeri tu ada tu. Lagu tu kau cara penilaiannya. Patutlah jadi gini pun agama kita ni. Jadi bercelaru gini ni. Nak sabar. Awak mari awak pelik-pelik tu, boleh terima belakang. Awak pelik-pelik. Boleh jumpa dengan Nabi, boleh kecek direct dengan Tuhan. Boleh terima tarekat dia. Boleh. Tarekat ni lah. Ada sibuk ala pula tu. 20 tahun haram. Boleh. Apa jadi gini? Sebab orang-orang lagu ni lah lelok. Saya kata lama dah. Orang-orang yang baik-baik, yang ilmu molek-molek, dia berkah. Dia tak kecek. Kenal kalau lagu ni. Dia pun buat kerja agama kalau lagu ni, kalau lagu tu. Saya rasa dah. Tanyalah siapa pun. Dah kalau lagu tu. Kau pun ada agama. Kalau tak semi punah, kalau nak baiki, nak jadi molek, dengarlah. Hak kita nasihat ni. Dengarlah. Dia tak lagi jauh. Kalau tebal-tebal juga, dia akan hancur juga. Dia akan jatuh juga waktu tu. Dia akan jatuh juga. Dia akan orang tak say juga. Sebab orang tu tak boleh. Orang tahu Islam ni hak mana. Duduk nak ajak tu ke arah syirik. Jadi saya rasa pajar dah tu malam ni tu. Jadi rasa sekatulah. Hak ni ayat ni, ayatnya ada kaitan dengan kita. Jangan berasa tak ada kaitan dengan kita. Malam ni saya baca, rasa benar ni. Ada kaitan dengan kita. Barulah Quran tu jadi panduan untuk orang Islam kan. Kafir mana nak baca Quran? Kita lah baca Qurannya. Apa panduan untuk kita? Sini kita nampak kita lari dah daripada landasan sikit. Jadi sama-sama lah kita pakat betul. Tu je, minta maaf banyak-banyak lah. Kalau mana ni jadi panas ke nampak, nak muka kecek benda, duduk simpan lama kan. Duduk simpan lama. Jadi tubik, jadi mungkin berasa panas sikit, minta maaf lah. Tapi kadang-kadang panas tu berguna juga. Jadi setakat itulah dulu untuk malam ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.